Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke NHA Tube. So, hari ini saya akan share berkaitan dengan isu viral itu ataupun info viral berkaitan dengan MySejahtera, iaitu terdapat seorang netizen dimaklumkan positif COVID-19 tau melalui MySejahtera app. So dekat situ kita perlu tahu dan kita akan cek bahawa kita kena cek setiap hari, cek betul-betul nama kita, IC kita dan segala apa-apa detail dalam MySejahtera dan apa sebarang kemungkinan yang terdapat dalam MySejahtera. So hari ini saya akan share berkaitan dengan info viral tersebut. Tetapi sebelum itu, jom kita mulakan video ini. Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke NHA Tube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Bantu saya dengan tekan button subscribe supaya channel ini boleh pergi ke peringkat seterusnya. Okey, hari ini saya akan share berkaitan dengan isu viral, info viral berkaitan dengan seorang netizen terkejut dimaklumkan positif COVID-19 dalam MySejahtera. Okey, ini adalah isu yang berkaitan dalam 2-3 hari yang lepas berlaku di Semenanjung. So dekat sini kita kena cek semua detail yang berkaitan bahawa kalau kita tak pernah terkena positif COVID-19, so kita kena cek betul-betul. Nanti tiba-tiba nasib tak elok kita pula yang kena, data yang ada tak update ke ataupun tersalah update oleh pihak yang terlibat. So tak pasal-pasal kita pula yang kena kuarantin, apa-apa yang mendatangkan masalah kepada kita lah. Mungkin benda tu lah masalah teknikal yang dihadapi dalam MySejahtera tersebut, tetapi ia amat memang bahaya jugalah. Okey, saya akan share berkaitan saya akan letak dekat atas tu untuk bacaan anda semua lah. Okey, terkejut dimaklumkan positif COVID-19 dalam MySejahtera. Abu Hassan membuat laporan polis susulan diketemukan sebagai individu positif COVID-19 dalam aplikasi MySejahtera. Okey, seorang pengguna MySejahtera terkejut apabila dia disahkan positif COVID-19. Menerusi pemakluman, aplikasi itu walaupun tidak mempunyai sejarah menjadi kontak rapat pesakit COVID-19. Pengguna terbabit Abu Hassan Saadi Aris, 53 tahun, turut kesal kerana diminta menjalani kuarantin selama 10 hari sehingga Selasa selepas diketemukan sebagai individu positif COVID-19 pada Jumaat lalu. Abu Hassan yang sangsi dengan arahan itu kemudian mengambil ujian jalitan COVID-19 di sebuah klinik swasta sehari selepas menerima pemakluman dan keputusan jalitannya adalah negatif. Setelah itu saya membuat laporan di Balai Polis Putra Perdana untuk rujukan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selain menjadikan dengan harapan data MySejahtera dapat dibersihkan semula. Datanya dipilih kemudian jadi Taman Putra Perdana Puchong di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Abu Hassan yang bekerja sebagai juruteknik penyelenggaraan bangunan syarikat swasta berkata ahli kurnia turut menyimbang dengan status kesihatan mereka sebelum menengahkan tinggal di kawasan perumahan yang padat dengan penduduk. Malah katanya akibat pemakluman data berkenaan dia tidak dapat meneruskan kerjaannya seperti biasa selama beberapa hari dan hanya berkurung di rumah walaupun ujian jalitannya negatif. Lepas ke klinik untuk jalitan, saya tidak boleh ke mana-mana lagi termasuk keluar bekerja kerana perlu mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Bagaimana hendak daftar kalau rekod MySejahtera saya positif COVID-19, jelasnya. Itu Abu Hassan berharap makluman mengenai dirinya di dalam aplikasi MySejahtera dapat dikemas kini semula selain berharap perkara sama tidak berulang dan menimpa orang lain. Seperti perkara yang ditimpa oleh Encik Abu Hassan, dekat sini kita sebagai penekanan ataupun sebagai backup kita perlu cek betul-betul detail kita, dan kalau ada sanksi terhadap data tersebut, so kita cepat-cepat komplain ataupun call atau pergi ke KKM, maksud ada poliklinik, hospital dan sebagainya kalau ada admin, ataupun anda pergi ke aplikasi MySejahtera
komplain dekat My Helpdesk apa kesangsian ataupun keraguan anda terdapat maklumat dalam data aplikasi My Sejahtera tersebut. So sebagai contoh, ada yang saya share sebelum ni, ada sertifikat My Sejahtera tak keluar, maksudnya tak display selepas second dose completed. Ada masalah tentang kita nak komplain tapi macam KKM lambat, nak ni lah apa orang kata, nak reply, mungkin disebabkan masalah teknikal, staff tak ramai dan sebagainya. So netizen dekat sini, sebagai netizen dekat sini, so kita kena check betul-betul lah apa masalah yang kita hadapi. So itulah yang saya nak share tentang berita tersebut lah. Okey, sampai di sini sahaja untuk info kali ini. Jangan lupa support NHTube, subscribe NHTube. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video akan datang. So dah tengok kan, subscribe lah. Bye. Assalamualaikum.